Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya hormati seluruh barisan ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatidah, seterusnya para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu setiap hari Selasa, membicarakan tentang kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Ditutup kipas ni bakal kan? InsyaAllah pada malam ni kita menyambung lagi, iaitu pada bab halal dan haram kehidupan umum muslim, muka surat 572. Yang ada kitab boleh buka 572. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Judi mempunyai kaitan yang erat dengan arak. Ini tajuk ni tuan-tuan, tajuk yang orang bilang sangat relevan sebab ianya berada di sekitar kita. Sebut judi, sebut arak ni, hari-hari kita nampak. Masuk Speedmart, mau bayar di cashier, belakang tu arak. Masuk Bataras, kawasan non halal, tengok dalam arak. Kadang-kadang arak ni silap-silap hari bulan kita pun tidak tahu macam mana mau beza. Tin 7 Up dengan tin Carlsberg lebih kurang dua hijau putih juga dia punya warna. Bismillah. Judi, dah cerita. Siapa nak kenal apa? Sandakan apa tu? Batu Toto, apa lagi tu? Spot Toto. Itu yang nampak, Yang jual secara online. Kadang-kadang orang main berjudi sekarang ni guna telefon saja, telefonnya berjudi. Jadi maknanya Islam memberikan panduan kepada kita. Kita kena pegang sungguh-sungguh dalam diri kita. Dua perkara ni haram, no kompromi. Orang Islam yang sejati, orang Islam yang mukmin, dua perkara ni no kompromi, haram totally. Jangan sampai, ini kita dah mengaji ni tuan-tuan, kalau sudah belajar ni, jangan terkeluar daripada mulut kita, apa-apa, bukan dijual untuk kita, untuk orang yang non-muslim. Jangan terkeluar daripada mulut kita begitu. Kita orang mukmin betul-betul beriman, yang kata percaya kepada Al-Quran, jangan ada keluar daripada begitu. Kenapa? Sebab bab arak, bab judi, perkara yang qat'i hukumnya, putus, haram. Kenapa Ustaz? Sikit saja.
Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Islam membolehkan bermacam-macam jenis hiburan dan permainan, tetapi apabila ada unsur kemaksiatan ataupun perjudian, maka hukum telah jatuh kepada haram. Kita sembang baru ni minggu lepas berkaitan dengan hiburan. Hiburan ni hukum asalnya bukan haram, harus. Tapi dia boleh jadi haram. Kenapa? Sekiranya ada benda yang haram pada hiburan tersebut. Nyanyi lagu, cuci dalam lebu contohnya lah kan, kumpulan iklim. Disertai pula dengan minum arak, hukumnya haram. Bukan sekadar kau nyanyi lagu yang mungkin lagu rock, lagu 60-an. Hatta kalau kita menyanyi lagu nasyid semata-mata, bila Israel datang memanggil, depan tu tuan-tuan sambil minum arak, air, tetap juga hukumnya haram. Tengok, disebut bila ada unsur kemaksiatan dalam hiburan tersebut, hukumnya haram. Itu asasnya begitu. Nabi SAW bersabda, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Barang siapa yang berkata pada temannya, marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Mengajak main judi pun sudah kena kafarah. Ai bos, dia bilang, macam bagus nombor hari ini, belilah, dia bilang, harga pun RM1 saja. Kalau kena ni 15.000 bos, dia kata. Dia mengajak berjudi, banyak beli nombor ikut tu, mengajak pun dikenakan kafarah. Secara bayarannya kau kena bersedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Belum lagi buat, baru mengajak orang berjudi. Tuan-tuan, ni agama kita nak mengajar kepada kita. Bab judi ni bab perkara yang besar dalam agama. Jangan kata nak buat apa-apa jalan ke arah adanya judi dan sebagainya, itu disebut haram hukumnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai suatu jalan untuk menghiburkan dan menyenangkan diri serta menghabiskan waktu lapangnya. Tapi ada perkara-perkara yang kita pun tak perasan dengan kita menganjurkan suatu perkara, apa-apa pun tournament ataupun pertandingan. Apa pertandingan pun, menyanyi kah, bersukan kah, apa kah, dengan cara siapa yang nak menyertai, dia kutip yuran. Mau ikut boleh, bayar RM100. Lalu pihak penganjur menggunakan yuran tersebut untuk dijadikan hadiah. Namanya itu menjadi judi, sebab adanya pertaruhan, meletakkan satu jumlah, lalu pihak penganjur ini digunakan untuk menyediakan hadiah, maka dia jadi satu pertaruhan dan dikatakan judi. Tuan-tuan, kita nak menganjurkan apa-apa, kena tengok tentang hukum hakam. Kadang-kadang kita menganjurkan dalam perkara kebaikan juga, sama juga. Membuat pertandingan nasyid, dia kutip apa dia, yuran bagi setiap kumpulan, lalu penganjur menggunakan yuran tersebut untuk hadiah, jadi judi. Jangan silap cara. Saya ulang balik, saya sudah pernah sentuh sebelum ni.
Guru-guru di sekolah dulu, kalau kita ingat, okey kita buat pertandingan melukis. Lalu kutip seorang 10 sen daripada anak-anak murid, lalu dibelikan hadiah. Dan hadiah itu untuk pemenang judi. Kita nak perasan kan? Tak tahu, tapi itu judi. Jadi kena berhati-hati. Apapun zaman kita sekarang ni tuan-tuan, lagilah banyak permainan-permainan game yang ada di internet melibatkan wang sebagai pertaruhan judi. Mungkin kita yang senior-senior ni tak perasan, tapi tolong perhatikan anak-anak kita. Ada seorang hamba Allah cerita dekat kita. Dia kata, Ustaz, terkejut saya. Kenapa? Dia kata, saya ada duit di bank. Bagaimana duit itu boleh kurang. Lalu dia cek. Bila tengok transaksi, rekod transaksi, rupa-rupanya seolah-olah dia bermain. Ada satu game apa, taklah game apa tuan-tuan, yang anak dia pernah daftarkan melalui telefon bapa kawan tadi ni. Akhir sekali dia ngap pop auto, orang panggil auto debit ke auto kredit, debit kan, auto debit, pam habis. Tuan-tuan, di zaman kita ni tolong perhatikan. Kita dengan telefon, kita bagi anak-anak kita pegang, tolong tengok sama. Tolong tengok. Jangan kasih bebas betul. Kena tengok, ada masanya, dan tengok apa yang orang main, apa yang game mana dimain. Dia tuan-tuan, zaman, jangan kira zaman kita. Zaman budak-budak kita sekarang tu begitu. Memang dulu kita boleh sebut zaman kita tidak ada buat telefon ni. Zaman budak sekarang. Dia kata, memang betul. Zaman kita tidak sama zaman sekarang. Jadi mak bapa jangan kasih biar begitu saja. Kena ambil tahu. Ada kita jumpa mak bapak ni sayang sangat dengan anak. Anak seawal umur darjah 3 sudah dibelikan telefon. Darjah 3 sudah diberikan telefon dan diberikan sebebas-bebasnya. Habis tuan-tuan, dia cakap dengan orang pun tak mau dah. Hatta sampai mata jadi rosak. Mata dia ni jadi rosak sebab telefon. Nak dibagi telefon, mengamuk. Tuan-tuan, ni mak bapak ada tanggungjawab ni. Bukan tak boleh bagi, boleh. Tapi kita juga ada ketegasan. Boleh sejam saja. Boleh 2 jam saja. Masuk waktu, ambil. Kena ada ketegasan. Kita tak boleh bagi langsung, tak boleh juga. Tak boleh tuan-tuan. Tak bagi langsung, tak boleh juga. Yang atuknya, cucunya pergi main telefon atuk dia. Yang bapak dia tuan-tuan, kadang-kadang bapak dia sendiri, anak dia lagi expert daripada dia. Jadi apapun jaga. Sebab sekarang ni judi melalui online pun banyak juga. Takut kita tidak sengaja terikut. Mana dah tahu kan. Sekarang ni skema, satu hal cerita dia. Sekarang ni macam-macam tawaran. Kadang-kadang ada sampai mesej. Dia kata mau part time untuk dapat pendapatan 50,000 ke 100,000. Woi tuan-tuan, dia punya ayat tu kan mengasih terliur juga itu. Pendapatan 50,000 ke 100,000.
Jadi dia kata okey, sila reply. Kalau saja tuan-tuan kita ikut sampai satu tahap, memang kita akan terkena. Itu berhati-hati. Begitu juga tidak halal baginya untuk menjadikan sebagai suatu jalan mengumpul keuntungan dan mencari wang dengan apa cara sekalipun. Tuan-tuan, kalau melalui judi pun untungnya banyak, tapi jangan lupa keuntungan yang tidak berkat, dia pun keluar banyak, keluar cepat begitu. Ya. Untung banyak, tiada keberkatan, keluar cepat juga tu. Masuk 100.000 contohnya, untung aku 100.000, tidak sampai besok 100.000 itu selesai. Judi ni, atau kata judi ni, memang satu judi, jangan tanya apa hukum memang jelas haram. Judi ni memang dia ada satu, orang bilang hantu. Kadang-kadang pandai ni, mula-mula dia berjudi ni, kesiukan dia, pasang 5.000 dapat 10.000, kesiukan dia. Aku bilang, ikut lagi ni. 1-2 kali untung, selepas tu rugi, tersyukur. Itu sifat judi. Dan kalau kita tengoklah kan, mana-mana movie pun yang ada kaitan dengan cerita judi ni pembohong. Pembohong, tuan-tuan. Kan kalau kita tengok cerita Cina tu kan, bermain judi. Dia punya dia pasang orangnya. Pembohong, tuan-tuan. Itulah judi. Siapa pandai bohong, sudahlah judi itu haram pula, bohong lagi. Berganda-ganda dosa, dan bayangkan kalau azab daripada Allah Ta'ala. Islam dalam menetapkan pengharaman amalan pada perjudian itu pasti mempunyai hikmah-hikmah yang tertinggi dan tujuan yang mulia. Tuan-tuan, jangan persoalkanlah. Kita sebagai orang mukmin, bila sebut judi itu haram, jangan pertikaikan. Jangan pertikaikan. Follow saja. Jangan ada kata, ini kan di antara boleh mendapatkan pendapatan negara, kenakan mereka cukai dan sebagainya. Tuan-tuan, orang mukmin jangan sebut begitu. Sepatutnya tidak keluar daripada mulut orang mukmin begitu. Bila sebut judi, bila sebut arak ni totally haram. Jangan ada jalan. Jangan ada jalan itu. Kenapa? Setiap benda yang Allah Ta'ala haramkan sudah pasti ada hikmah dia. Kita tak nampak hikmah pengharaman judi, kita tak nampak hikmah pengharaman arak. Kenapa? Sebab benda ni berlaku lagi, kita duk buat lagi, kasih jadi lagi, kasih ada lagi. Kalau Allah Ta'ala suruh benda ni haram, tinggalkan, maka di sana ada hikmah dia. Masalah sekarang ni kita tak nampak hikmah tu. Kenapa? Sebab masih ada. Jadi antara hikmah pengharaman judi itu, pertama, Islam menganjurkan umatnya supaya mengikut cara-cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki, menuntut natijah-natijah penguasaannya dari permulaannya, serta mendapat setiap rumah melalui pintunya dan menunggu setiap sebab daripada Tuhan yang menyebabkannya. Allah tuntut kita, bila Allah mengharamkan judi, bermakna kita dituntut oleh Allah Ta'ala mencari rezeki yang halal. Ini suatu kewajipan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, kalau buka dalam kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh almarhum Syekh
Ahmad Fahmi Zamzam. Hadis yang pertama, ceritakan dalam hadis tu, di hari kiamat nanti tidak akan berganjak seorang hamba Allah, melainkan dia akan ditanya 4 soalan. 4 soalan. Antara soalannya iaitu berkaitan dengan mal, harta. Allah akan tanya, dari mana kau dapat harta itu dan kemana engkau anfaqahu, engkau infakkan, engkau habiskan. Berkaitan dengan harta akan ditanya, dari mana kau dapat, sumbernya dari mana. Kalau kita jawab daripada sumber yang halal, selamat. Tapi kalau kita jawab daripada sumber yang tak halal, binasa. Bukan setakat itu, Allah tanya lagi. Okey, yes, daripada sumber yang halal. Tanya lagi, okey, kau habiskan hartamu ke mana? Itulah tentang buat harta ni, hisab dia banyak. Orang yang berharta ni tuan-tuan, hisab dia banyak. Ditanya sumbernya dari mana dan dihabiskan tu ke mana. Kalau kau dapat daripada sumber yang halal, tetapi engkau habiskan dalam perkara yang maksiat, tak ada apa juga. Dapat sumber yang halal, tiba-tiba dia kasih habis duitnya pergi ke mana? Pergi tempat maksiat, pergi berjudi lagi. Sudah. Dia kata, ini ustaz, ini sumber yang haram, ini sumber yang halal. Dia pandai bagi-bagi lagi tu, kan? Pening kita nak urus harta ni, pening tuan-tuan. Pening kalau sekiranya kita tak ikut seperti mana yang agama suruh. Basicnya kena cari sumber harta ini, iaitu daripada sumber yang halal. Nak habiskan harta kita, tuan-tuan, harta kita nak habiskan, jangan kita hanya fikir habiskan di dunia sahaja tanpa manfaat akhirat. Itulah dalam bab harta ni, bila disebut kita nak habiskan harta kita ni dengan beberapa cara, kaedah yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa dia? Berwakaf, berinfak, bersedekah. Sedekah ni ada 2. Sedekah wajib dipanggil zakat, sedekah sunat dipanggil sedekah biasa. 3 perkara ni, harta kita habiskan dengan cara 3 kaedah ni, bukan sekadar kita untung dunia, akhirat kita akan mendapat sahamnya. Ini kalau kita betul-betul, ini flow, ini adalah satu cara kaedah yang agama kita ajar. Ada orang berharta, tapi dia habiskan harta dia, orang kata tidak melalui 3 perkara ni. Habis gitu ya, berfoya-foya entah ke mana apa semua, tak ada apa. Dia tak berharta, tapi cermat dia dengan harta dia dan memastikan bahawa harta dia ni dia dapat habiskan dengan cara 3 ni. Bukan dunia dia mendapat kenikmatan semata-mata, tapi saham akhirat untuk dia. Jenuh tuan-tuan, Allah nak tanya kita berkaitan dengan harta ni. Maka hikmah Allah Ta'ala mengharamkan judi. Kenapa? Sebab nak jaga kita daripada harta kita ni tercemar daripada perkara yang haram. Ada juga, ini halalkah? Haram.
Itu syubhat. Halal haram tak tahu mana, tengah-tengah, syubhat namanya. Orang wara, seorang mukmin yang wara. Apa mana wara, tuan-tuan? Menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, orang wara ni bukan orang yang pakai jubah besar, pakai serban, jalan yang menunduk. Itu bukan wara. Yang disebut seorang yang wara itu, yaitu menjauhi perkara-perkara syubhat. Ini orang wara. Itu disebut, kamu nak tahu satu perkara itu yang perkara itu halal ke haram itu syubhat. Imam Nawawi dia nakalkan kata-kata Imam Ghazali. Dia kata apa? Kamu letak di dada kamu. Kalau ianya meragukan, tinggal. Bak syubhat ni tuan-tuan, meragukan, tinggal. Kalau dalam perkara syubhat pun dia jauhkan, bermakna apa dia? Perkara haram lagilah jauh. Tapi kalau perkara syubhat pun halal ke haram, kira halal lebih ni. Kan? Maknanya perkara syubhat ni dekat dengan dia, lambat laun dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Itu tuan-tuan berat ni dalam hal-hal begini. Ini cerita dalam kehidupan kita sehari-hari kita, dalam kita bermuamalat, dalam kita berurusan, dalam hidup kita yang ada sangkut paut berkaitan dengan harta. Kalau kita tak jaga yang ni tuan-tuan, maknanya kita tak hirau halal haram, semuanya itu masuk dalam diri kita dan menjadi makanan kita, menjadi darah daging kita, daripada pula sumber yang haram. Nabi kata fannaru aula bihi, api neraka lah yang lebih aula kepada dirinya. Wa na'udzubillah. Itulah tuan-tuan, kita banyak perkara dalam hidup kita, kadang-kadang kita kena muhasabah. Kadang kita bab kebaikan ni kita rasa berat, nak buat berat, nak terima berat. Itu kena muhasabah lah. Bahkan dalam kemaksiatan ni kita rasa ringan hati, tak kisah. Itu kadang-kadang kena muhasabah. Kita ni semayang-semayang dah, jaga 5 waktu sehari semalam, datang ke masjid. Tapi bila sebut bab kebaikan yang lain ni kita rasa berat. Bahkan benda mungkar, benda maksiat ni dia jadi ringan. Itu kena muhasabah lah. Kita risau sumber pendapatan kita risau. Kalaupun ianya tidak jatuh kepada haram, risau jatuh syubhat, lalu perkara itu masuk dalam tubuh kita. Itu kadang-kadang dia boleh menyebabkan hati kita menjadi keras, sukar untuk dalam perkara-perkara kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu suatu kehormatan yang tidak boleh diambilnya kecuali dengan jalan pertukaran yang dihalalkan atau dibolehkan dengan cara kerelaan diri seperti hibah, iaitu pemberian atau penyerahan hak, ataupun dengan sedekah. Mengambilnya secara judi termasuk memakan harta orang lain secara batil. Dia kalau dalam bab harta ni, Nabi sebut orang mukmin kepada orang mukmin yang lain haram ke atasnya 2 perkara. Pertama, 3 perkara. Pertama harta, pertama maruah, yang kedua darah, dan yang ketiga harta.
kita sesama Muslim, 3 perkara ni haram kita ambil daripada mukmin. 3 perkara ni marwah contohnya. Haram kita menjatuhkan marwah sesama Muslim, kan? Macam mana pun dia buat kesilapan, kesalahan dan sebagainya, ada cara kita nak tegur macam mana. Jangan jatuhkan maruah dia. Itulah kata dalam kita nak menegur kemungkaran, agama kita ajar. Pertama, kena tegur. Ada cara-cara dia. Sebab kenapa? Semuanya itu mengelak daripada terjadinya pada sesama Muslim, boleh menjatuhkan maruah seseorang. Yang kedua, darah. Haram membunuh sesama Muslim, illa kecuali bil haqq, dengan kebenaran. Dengan kebenaran mana apa dia? Contoh, kalau dia sabit ianya membunuh, tadi orang Muslim, seorang Muslim itu dia membunuh, maka dalam hukum agama iaitu dipanggil sebagai qisas, kena hukum bunuh bila sabit kesalahan. Itu boleh. Berkaitan dengan harta, kita tidak boleh mengambil harta orang lain, apatah lagi orang mukmin, sesama mukmin. Hukumnya haram jika kau dia mengambil harta orang lain. Haram hukumnya. Siuk-siuk dia tuan-tuan, minta duit pun 50, minta. Ui, nak kena pau bah. Pau guys saya dah. Minta. Kalau kau nak minta, kau tumbuk kau, dia bilang. Bukan timbang, tumbuk dia bilang. Haram, hukumnya haram. Itu kira besar lagi bahkan. Okey. Kita semua datang ke masjid. Masing-masing tuan-tuan bawa selipar, bawa kasut masing-masing. Tiba-tiba kita keluar daripada masjid, nampak di sebelah kasutnya tuan, selipar dia macam cantik seliparnya, tahu? Maka diambilnya selipar orang, bawa balik. Engkau mengambil harta orang lain, hukumnya haram. Tak payah kau bahas banyak. Tersilap ambil, tidak apa. Ini sengaja. Siapa kerajaannya datang ke masjid, tujuannya apa dia? Tujuannya curi kasut orang, hukumnya haram. Itu baru kasut kan. Kalau dia datang curi apa lagi? Macam-macam di kita tengok rakaman CCTV yang viral. Boleh-boleh dia mengambil beg duit orang. Yang lelaki pula tu pakai telukung. Hukumnya haram. Apatah lagi, ada lagi tujuannya datang ke masjid, dia intai mana tabung masjid dia. Okey, satu di sini, satu di sana. Dia bilang tak boleh ni. Kalau mau dibuka ni tak boleh guna screwdriver biasa dia. Dia buat strategiknya tu, datang ke masjid nak curi. Oh, memang haram. Curi itu satu hal dah. Harta orang lain pula dicuri sedemikian. Termasuklah juga judi. Judi ni tuan-tuan, satu benda yang haram dah. Yang kedua, memang ada disebut tadi, mengambil hak orang lain secara batil. Itulah kata berganda-ganda dosa orang yang berjudi ini. Jadi hikmahnya Allah haramkan judi supaya apa dia? Harta kita terjaga. Hikmah yang ketiga minggu depan, insya-Allah. Ada soalan? Tiada soalan. Ada soalan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya
وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah